Selangor bertitah, isu perkauman dan agama tidak dijadikan bahan berkempen. Kadar duty stamp dikurangkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani Berita Wilayah edisi Isnin 19 Jun 2023. Saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Baik, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan semua calon dan penyokong agar tidak membangkitkan isu agama dan perkauman pada kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN yang bakal diadakan kelak. Baginda juga menitahkan calon-calon dan penyokong tidak memainkan isu sensitif yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan rakyat, khususnya di negeri Selangor. Titah baginda dikeluarkan selepas istiadat pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Selangor di Balai Dewan Diraja Istana Alam Shah Klang. Dalam titah baginda, Sultan Sharafuddin berkenan menetapkan tarikh istiadat pengisytiharan pembubaran Dewan Negeri Selangor lebih awal kerana baginda dan Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nor Ashikin bakal berangkat menunaikan ibadah haji esok. Dalam menjalankan kuasa yang diberikan di bawah Fasal Kurungan 2 Perkara 70 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dan setelah berunding dan menerima permintaan pembubaran DUN Selangor dari Menteri Besar, baginda telah berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dewan Negeri Selangor hari ini dan berkuat kuasa pada Jumaat 23 Jun. Dalam titah itu juga, baginda memaklumkan akan menjalani pembedahan dan rawatan pada 28 Julai di London dan dijangka kembali ke tanah air pada 15 Ogos depan. Berkuat kuasa Julai, kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di Sekuriti Bursa Malaysia dikurangkan kepada 0.10%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini daripada 0.15% pada masa ini kepada 0.10% nilai kontrak tertakluk kepada had maksimum RM1,000 setiap kontrak. Will directly reduce the cost of securities transactions and make the Malaysian stock market more competitive. I'm confident that this step will stimulate the market and enhance its attractiveness. Pengurangan duty stamp ini juga akan menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana PKS melaksanakan tawaran awam permulaan IPO dan memudahkan syarikat tersenarai awam dalam meningkatkan dana untuk mengembangkan perniagaan mereka. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Invest ED di Ibu Negara. Bagi menggalakkan lebih banyak syarikat disenaraikan di pasaran saham tempatan, Suruhanjaya Security dan Bursa Malaysia akan melaksanakan pembaharuan tahun ini. The SC and Bursa Malaysia will implement reforms this year to make it easier and faster to list on Bursa Saham and Bursa Malaysia by expediting the IPO process and reducing time to market to ensure Malaysia's competitiveness and attractiveness. Ke arah usaha sama, tambahnya kerajaan juga akan melaksanakan semua perkara bagi melahirkan pertumbuhan inklusif dan mampan serta ekonomi terbuka yang menghormati aliran kewangan bebas. Sejumlah RM1 bilion telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 melibatkan 147 projek baik pulih bangunan sekolah daif terutama di Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying berkata, KPM sentiasa proaktif dan memberi keutamaan dalam usaha menangani sekolah daif di seluruh negara. Berhubung permohonan projek menaik taraf atau pembinaan gantian bangunan daif yang belum mendapat kelulusan, KPM akan mengemukakan permohonan secara berfasa kepada pihak agensi pusat untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia 5 tahun walau bagaimanapun kelulusan dan pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab Dewan Negara di Parlimen dan sehingga April tahun lalu, 351 buah sekolah telah dikenal pasti mempunyai bangunan daif. Manakala daripada jumlah tersebut, 33 buah sekolah telah diluluskan projek naik taraf dan pembinaan bangunan gantian dalam RMK 12 tahun 2021 hingga Rolling Plan 3 tahun 2023. Tambahnya, sebanyak 381 projek pembangunan semula sekolah daif telah diluluskan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 223 projek telah siap dari tahun 2016 sehingga sekarang. Dalam pada itu, KPM menggunakan analisis skor Great Impact sebagai penanda aras menaik taraf atau membina bangunan gantian mengikut keperluan. Keutamaan diberi kepada bangunan sekolah berskala 6 dan 7 yang telah disahkan tidak selamat oleh pihak teknikal Jabatan Pendidikan Negeri JPM atau Jabatan Kerja Raya JKR. Tambahnya, skor tersebut juga dapat menentukan tahap keadaan komponen atau fasiliti bangunan. Manakala pembinaan bangunan gantian ini akan dilaksanakan secara berfasa melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat bagi setiap rolling plan dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Bagi memastikan permohonan projek pembinaan bangunan gantian atau naik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif dapat dilaksanakan dengan lancar, KPM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri akan menyemak dan memastikan setiap projek yang dirancang perlulah mematuhi kepada kriteria seperti berikut, iaitu tapak sekolah sedia ada mempunyai keluasan tapak mencukupi dan bebas daripada bebanan, mempunyai dokumen show robot daripada JKR bagi bangunan daif yang terlibat dan tanah telah sempurna milik oleh kerajaan sebagaimana yang ditetapkan oleh agensi pusat. Kementerian Kesihatan GKM akan menambah baik langkah-langkah sedia ada bagi mengatasi masalah tekanan dan kesihatan mental, khususnya dalam kalangan petugas kesihatan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya mengambil berat isu terbabit dan berharap petugas yang terlibat dapat mendapatkan bantuan yang disediakan. Kita dalam siasatan kes tersebut. Apapun saya amat terkesan juga dengan perkara-perkara macam ni, tetapi kita mengambil beratlah isu-isu khususnya isu-isu mental health di kalangan petugas dan kita akan mengambil langkah-langkah dan mendekatkan lagi dan saya minta supaya mana-mana sahaja petugas kita yang ada masalah dari sudut emosi, dari sudut tekanan dan sebagainya, kita ada ruang, kita ada tempat untuk kita melakukan konsultasi dan sebagainya. Ambil peluang itu dan saya haraplah kita semua khususnya petugas kesihatan menjaga diri dan harapnya perkara-perkara ini tidak terus berulang tapi apa pun kita akan lakukan siasatan dengan lebih terperinci tentang hal ini. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kematian mengejut melibatkan 2 petugas kesihatan di Klang baru-baru ini. Pihak polis tidak menolak kemungkinan satu kes membabitkan seorang doktor wanita hamil 4 bulan yang ditemui mati tergantung di rumahnya akibat tekanan perasaan. Jelasnya lagi, masalah kesihatan mental merupakan sebahagian daripada penyakit tidak berjangkit NCD dan telah diberi keutamaan dalam tonggak kedua Kertas Putih Kesihatan. Pelbagai langkah telah diambil seperti sesi kaunseling dan talian krisis kesihatan mental kebangsaan atau talian HEAL 15555. Beliau ditemui di Media Putrajaya. Laporan Haji 1444 Hijrah menjelang 8 hari sebelum tiba hari wukuf di Arafah selaras pengumuman Kerajaan Arab Saudi mengenai tarikh 1 Zulhijjah yang jatuh pada hari ini. Sehingga kini seramai 29,212 jemaah haji daripada kota 31,600 orang telah selamat tiba di Mekah melibatkan 95 penerbangan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman turut memaklumkan pelbagai persiapan menjelang operasi masyair telah mencapai tahap 80%. Ini termasuk kerja-kerja penambahbaikan kemah di Arafah. Ini termasuklah juga di peringkat-peringkat maktab akan diadakan taklimat-taklimat berkaitan dengan pergerakan masyair yang akan dilakukan mengikut KT, termasuklah pergerakan dari segi persediaan di sana, kemudahan di Arafah dan juga di Mina,
dan bagaimana kemasukan kemah, dan setiap para jemaah haji di Malaysia ini akan diberi nombor kemah. Setiap jemaah juga akan disediakan tempat di dalam khemah sama ada di Arafah atau Mina. Dalam pada itu, sehingga kini seramai 64 jemaah haji sedang mendapatkan rawatan di pusat rawatan dengan 56 di pusat rawatan tabung haji di Mekah dan 8 lagi di Hospital Arab Saudi. Antara komplikasi yang dikesan adalah jangkitan paru-paru, masalah kulit, sendi tulang dan jantung. Baik saudara, untuk ramalan cuaca seluruh negara terus saja bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Silakan Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imaging radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan seperti yang telah pun disentuh pada pagi tadi untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini. Dan hujan lebat dan ribut petir pada ketika ini dilihat hanya berlaku di sekitar daerah Bentong di negeri Pahang dan juga di sekitar Johor Bahru. Keadaan cuaca ribut petir untuk tempat-tempat ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Keadaan cuaca yang kurang hujan untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung ini juga dijangka akan berterusan juga untuk sepanjang malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan, hujan lebat dan ribut petir pada ketika ini dilihat berlaku di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara, tengah dan juga pedalaman negeri Sarawak. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian-bahagian di pedalaman negeri Sabah dan juga Sarawak dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak daripada arah barat dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora yang telah dikeluarkan sebelum ini, khususnya untuk kawasan perkapalan Phuket, kini telah pun ditamatkan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik saudara, antara fokus negeri di bawah bayu, Majlis angkat sumpah dua timbalan speaker DUN Sabah dan sasaran lebih 1.7 juta pelancong ke negeri berkenaan. Terus saja bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik dia, Datuk Alhamra Tun Johar dan Datuk Yong Wee Kong mengangkat sumpah sebagai timbalan speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sabah hari ini. Datuk Alhamra merupakan pengerusi Yayasan Nur Jauhar, sementara Datuk Yong adalah timbalan Presiden Merangkap Setiausaha Agung Parti Progresif Sabah SAPP. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin dan Tuan Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Selepas upacara lafaz ikrar jawatan, mereka kemudian menandatangani watikah pelantikan disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Datuk Ismail Ibrahim. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib, Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin dan Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya.
Majlis berlangsung hampir 20 minit ini diakhiri dengan bacaan doa kesyukuran oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar. Sabah menyasarkan ketibaan lebih 1.7 juta pelancong sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, setakat Januari hingga April, seramai 792,899 pelancong direkodkan, termasuk kira-kira 227,000 pelancong antarabangsa. Jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan 94.1% berbanding 408,530 pelancong bagi tempoh sama tahun lalu. Datuk Haji Ji berucap demikian sempena program Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK bersama komuniti at Keningau di Kompleks Sukan Keningau. Terdahulu dalam ucapan aluan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing mengumumkan peruntukan RM2 juta kepada kerajaan negeri bagi mengiktiraf kemudahan sektor pelancongan. Ia seiring jangkaan peningkatan kehadiran pelancong berikutan pewujudan semula penerbangan terus antara China dan Sabah. Hampir 5,000 orang hadir dalam program dengan pelbagai pengisian, antaranya persembahan nyanyian artis tempatan, perarakan dan tarian kebudayaan serta penampilan khas Unduk Ngadau dan Mister Keamatan Sabah 2023. Sabah terus menjadi pilihan pelabur asing untuk melabur dalam pelbagai sektor ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, antaranya dalam sektor minyak dan gas, tenaga, pertanian, perikanan, pelancongan dan pembuatan. Pelabur asing yang berminat dan bersedia melabur dialu-alukan untuk melihat dan membangunkan sektor berpotensi di negeri ini yang kaya dengan sumber asli dan alam sekitar yang indah. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar dan Pesuruhjaya Tinggi negara-negara asing ke Malaysia di pejabatnya di Menara Kinabalu. Bertemu dengan beliau, Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyang Yujing, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Brigadier Jeneral Besara Datuk Paduka Mahmud Saidin dan Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, MD Golam Sawar. Datuk Haji Ji juga berharap pelancong asing khususnya dari negara China dan Brunei Darussalam akan terus memilih Sabah sebagai destinasi pelancongan. Dalam pada itu, Ouyang Yujing yang dilantik sebagai Duta Besar Republik China ke Malaysia pada tahun 2021 turut mempelawa Ketua Menteri mengetuai delegasi Sabah melawat negara berkenaan. Dalam pada itu, hubungan dua hala China-Malaysia akan terus diperkukuh. Ia bukan sahaja melibatkan hubungan diplomatik, malah kerjasama dalam sektor pelaburan berimpak tinggi kepada ekonomi negara, khususnya Sabah. Sabah kini menjadi destinasi pelaburan digemari syarikat dari China, antaranya syarikat SBH Kibing Solar New Material Sendirian Berhad yang melabur sebanyak RM3 bilion untuk pembinaan kilang pengeluar kaca solar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. To have the cooperation especially in the modern agriculture or in the fishery or in the some infrastructure and also in the oil and gas, and also in some manufacture. So, actually, we will continue to encourage the Chinese enterprises to visit the Sabah because Sabah is rich in the natural resources. Ouyang menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Sabah kekal menjadi pilihan pelancong Cina sebagai destinasi percutian kerana keunikan dan keindahan alam semula jadi selain perkhidmatan penerbangan terus antara Beijing, Kota Kinabalu. Sebelum pandemik COVID-19, lebih 600,000 pelancong Cina direkodkan tiba di Malaysia. Sebuah kelab kuaya komuniti dari Sabah, The Male Efficient, giat melakukan persediaan untuk mengharumkan nama negara dalam pertandingan kuaya dunia tahun ini. Kumpulan itu ditubuhkan sejak 2015, bakal berentap di Gangneung, Korea Selatan pada 3 hingga 13 Julai. Pasukan dianggotai 37 ahli ini akan mempersembahkan 7 buah lagu
iaitu 4 lagu bagi kategori choir lelaki serta 3 lagu kategori folklore a cappella. Sudah tentu kita akan memberi bantuan daripada segi tentang penginapan mereka, makanan mereka. Kita akan coba untuk mendapatkan beberapa orang bilang jumlah penajak kepada mereka ni. Sebab untuk sampai ke Korea ni memang perbelanjaan amat tinggi. Jadi kita mengharapkan ada pihak mereka-mereka yang boleh membantu. Kita mengharapkanlah. Sebenarnya kami sudah bersedia dari tahun lepas lagi dari segi fizikal, dari segi stamina, kekuatan suara itu. Begitu juga dengan persediaan mental. Memang kami ada beberapa siri motivasi untuk mempersiapkan ahli-ahli choir itu dari segi mental dan juga fizikal mereka lah. Mereka ditemui RTM selepas konsert solo The Maleficent di Kota Kinabalu. Sebelum ini, konsert sama turut diadakan di Papar sebagai persiapan akhir sebelum bertolak ke Korea Selatan. The Maleficent pernah memenangi 2 pingat emas pada Festival Choir Antarabangsa Bali 2018, pingat perak tahap 8 Festival Choir Antarabangsa Bali 2017, pingat emas pertandingan choir kebangsaan ST Ford Malaysia 2017 selain juara Festival Choir Sabah 2015. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Jadi kembali bersama dengan Diana Wai di Angkasa Puri untuk laporan selanjutnya. Dia. Baik, terima kasih Radio langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Baik, saudara, kita ke Bumi Kenyalang pula. Antara fokus hari ini, 2 unit baru ditubuhkan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam negeri. Pelibatan lebih ramai orang muda dalam sektor agrokomoditi diperlukan. Perinciannya bersama rakan penyampai, Buma Win. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Dia. Kerajaan negeri memperkenalkan 2 unit baharu di bawah Jabatan Premier Sarawak sebagai usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan awam negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng mendedahkan 2 entiti tersebut ialah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak dan Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan justifikasi penubuhan unit itu selari dengan keperluan Kerajaan Sarawak dalam mendigitalkan ekonomi negeri. Ia akan memberi kesan serta mengubah banyak sektor selain ekonomi hijau seperti hidrogen dan alga. Ia juga termasuk pengoperasian dan interaksi secara digital dalam sektor kerajaan, swasta serta masyarakat keseluruhannya untuk persekitaran ekonomi yang lebih kondusif. Beliau berkata demikian pada Majlis Sekalung Budi Sarawak 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK di Kuching. Majlis tersebut antara lain meraikan penjawat awam Persekutuan dan Negeri di Sarawak yang berpindah tugas dan dinaikkan pangkat ke jabatan dan negeri lain. Mendahului senarai ialah mantan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Madzuki Muhammad, mantan Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Datuk Ken Leben, mantan Pengarah APM Sarawak Haji Abdul Wahab Haji Rahim dan mantan Panglima 3 Brigade Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Haji Abdul Latif. Hadir sama ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Haji Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sektor agri-komoditi memerlukan penglibatan lebih ramai golongan muda bagi mengembang dan memodernkan sektor berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini terutama sekali penggunaan teknologi mekanisasi dan automasi seiring perkembangan revolusi industri 4.0. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi menjelaskan, kementerian juga telah menubuhkan agensi yang dikenali sebagai Konsortium Penyelidikan Mekanisasi dan Automasi Sawit atau Mechanization and Automation Research Consortium of Oil Palm atau MARCOP untuk mempromosi mekanisasi dan automasi. Tambah beliau, syarikat besar mempunyai dana untuk beralih kepada mekanisasi dan automasi, namun bagi syarikat
syarikat dan pekebun kecil pula boleh memohon bantuan daripada pihak kerajaan. Because we're moving towards IR 4.0. Maknanya kita akan menggunakan semua teknologi untuk memastikan kita memodernkan sektor perdagangan dan pertanian kita. In what way we can benefit so that ianya akan dapat menambahkan hasil. Dalam pada itu, perancangan Lembaga Koko Malaysia yang ingin membuka 200 hektar kawasan tanaman koko baharu di seluruh negara tahun ini memerlukan penglibatan belia yang sudah menerima latihan teknikal dalam bidang teknologi pintar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Sesi Penerangan dan Dialog Guna Tenaga Agri-Komoditi 2023 di Kuching. Bagi tahun ini, penganjuran sesi penerangan dan Dialog Guna Tenaga Agri-Komoditi ini telah dirancang untuk diadakan di 4 zon, iaitu Zon Timur, Zon Selatan, Sabah dan Sarawak. Baik, sementara itu mengulas pelantikan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-19, hari ini Datuk Seri Fadilah memberitahu ia adalah pilihan tepat. Tan Sri Dr. Wan Junaidi merupakan individu berkaliber dan layak untuk memegang jawatan tersebut. Industri perdagangan sawit adalah merupakan... He's fully qualified. He has proven himself as the ahli Dewan Rakyat, as Menteri. What more to say? Last term, he has been very aggressive in making sure that we are able to get our MA 63 amended, including the Constitution. Datuk Seri Fadilah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal MA 63 dan Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 berkata, pelantikan Tan Sri Dr. Wan Junaidi tidak akan terlibat dalam sebarang proses dan perkara berkenaan MA 63. Berikutan peranan beliau hanya mengikut proses dan peraturan di Parlimen. Tan Sri Dr. Wan Junaidi menggantikan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang menamatkan perkhidmatan pada 16 Jun lepas. Beliau sebelum ini pernah dilantik sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat pada 2008 hingga 2013. Program Bazar Gawai Sarawak yang merupakan acara tahunan bersempena sambutan perayaan Hari Gawai berpotensi diangkat menjadi salah satu acara utama dalam kalender pelancongan negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, selain acara perarakan gawai atau niti daun, Bazar Gawai mampu menjadi produk tarikan pelancong setanding dengan festival antarabangsa lain di negeri ini. Jelasnya, selain menjadi satu platform dalam mengetengah aspek kebudayaan pelbagai etnik di Sarawak, Bazar Gawai juga mampu menyedia peluang kepada golongan usahawan tempatan Dayak untuk memperkenalkan produk mereka. We are going to discuss with both the State Minister of Tourism as well as the Minister of Federal Tourism to make this as a calendar. After all, Gawai Dayak is already in the calendar, so that be part of it, including the niti daun, which are very, very colourful, and these colours add the beautiful colours of unity and diversity in Sarawak and Malaysia. So we want to showcase that we are growing, we are developing. Beliau berkata pada pelancaran Bazar Gawai Sarawak 2023 yang berlangsung di perkarangan Majlis Perbandaran Kuching Selatan di Kuching. Turut hadir pada majlis tersebut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian dan Menteri di Jabatan Premier, Datuk John Sikitayai. Baik, Pusat Persidangan Serian SCC akan mula digunakan Sabtu ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Adil Lariwo berkata, pusat yang telah siap sepenuhnya Mac lepas akan menjadi lokasi sambutan penutupan gawai bahagian Serian. Majlis pertama diadakan di premis tersebut. Pusat yang mula dibina pada 2020 dengan kos RM90 juta itu mempunyai kapasiti 1,000 orang. JKR akan membuat handing over lah nanti dalam masa yang terdekat hujung bulan. Dalam masa yang terdekat pada bulan inilah, memandangkan dia sudah disertifai siap, dan tadi pun kita dah menguji dia punya bunyi dan cukup baik sekali lah dia punya panel akustik ni lah.
Kerana macam yang kita tahu semua conference center ataupun dewan-dewan yang digunakan untuk tujuan seperti ini memerlukan satu instrumen panel akustik yang baik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijangka akan merasmikan pusat persidangan tersebut pada bulan depan. Insinyur Aidil mendedahkan demikian dalam sidang media selepas melawat SCC di Serian. Pusat persidangan berkenaan merupakan yang pertama bagi bahagian di Sarawak. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik, saudara, untuk mengikuti apa yang menarik di Pulau Pinang hari ini, kita langsung ke sana bersama Zatul Akmal Muhammad Nur. Silakan, Zatul. Ya, terima kasih. Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang PBBPP akan menganjurkan pameran bersempena ulang tahun ke-100 Furnikula Bukit Bendera. Pameran bermula 22 hingga 25 Jun ini. Melaluinya, pengunjung berpeluang menyelami sejarah berkaitan pusat pelancongan ikonik Pulau Pinang, Bukit Bendera. Pengurus Besar PBBPP, Datuk Chok Lei Leng berkata, pengunjung juga akan didedahkan berkenaan proses pembinaan sistem furnikular di kawasan tersebut. So, dan juga dari segi gambar-gambar kami akan belajar sejarah Bukit Bendera dan juga sejarah bagaimana di pembinaan landasan Bukit Bendera ini dan sistem furnikular yang memberikan perkhidmatan dan membawa lebih daripada 47 juta di penumpang-penumpang ke atas Bukit Bendera. Pameran diadakan di aras bawah Geni Plaza Georgetown secara percuma. Kira-kira 3,000 pengunjung memberi sokongan terhadap program kempen kesedaran keselamatan aktiviti di air yang berlangsung di Bagan Ajam. Menerusinya asas menyelamat, latihan renang, simbol dan tanda asas menyelamat serta bantuan pernafasan CPR didedahkan kepada pengunjung. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Zulfahmi Sutaji berkata, kematian akibat lemas masih merekodkan bilangan yang tinggi. Ia sesuatu yang membimbangkan. Justru jelasnya program seperti ini perlu dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja berkenaan keselamatan di dalam air. Setiap sejam 40 kematian berkaitan dengan lemas di dunia. Bermaksud setiap 1 minit atau bawah 2 minit itu seorang akan mati disebabkan kelemasan. Itu data daripada antarabangsa lah. Itu. So disebabkan data tersebut yang kita gunakan menunjukkan angka itu tinggi. Dan di kesempatan itulah kita ambil kesempatan ini, kita mengadakan kempen kepada komuniti orang ramai, terutamanya skop kita, target kita pelajar-pelajar lah, supaya mengenali risiko sekiranya berada di kawasan air. Program dirasmikan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Selain pameran kebombaan, turut diadakan demonstrasi penyelamatan dari udara dan simulasi kebakaran bot nelayan. Hadirin yang dihormati sekalian, kini dipertuntutkan kaedah penyelamatan. Musim durian dimanfaat penduduk balik pulau bagi merapatkan silaturahim antara mereka. Bagi memberi peluang semua merasa, kenduri Raja Buah dianjurkan khususnya untuk mereka yang kurang berkemampuan. Kenduri yang dihadiri hampir 300 individu ini merupakan acara tahunan di sini. Bukan hanya durian, malah buah-buahan tempatan seperti rambutan dan manggis turut disediakan.
Bersama dalam semua etnik masyarakat Cina, Melayu dan India bersama. Kita boleh makan riam bersama, kita boleh kenduri bersama, kita boleh menyumbang bersama. Apa dia? Untuk bersama kita perpaduan. Inilah yang kita terjemahkan apa disebutkan kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan. Ini yang kita harapkan supaya masyarakat faham dan seronok dengan program yang kita buat bersama ini dan kita dapat saling membantu-bantu dan menyelesaikan masalah masyarakat. Peluang ini secara tidak langsung menjadi platform prihatin pemimpin terhadap penduduk setempat. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Zatul Ikma langsung dari Pulau Pinang. Baik saudara, Mahkamah Syariah Negeri Perlis bakal melaksanakan sesi perbicaraan secara tertutup melibatkan kes-kes perceraian dan akan dijalankan secara terhad di antara pihak-pihak yang berkhilaf sahaja mulai 1 Julai 2023. Keputusan berkenaan dibuat melalui arahan Ketua Hakim Syari'i Negeri Perlis setelah dipersembah maklum dan diperkenankan oleh Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail. Baginda yang juga yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS berkenan agar perbicaraan secara tertutup dilaksanakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis. Menurut Ketua Hakim Syari'i Negeri Perlis Jaidi Ahmad, ia dibuat hasil penelitian terhadap amalan yang dilaksanakan di Doha, Qatar melalui pengalaman program Safar Ilmu MAIPS dengan kajian mendalam terhadap kesannya sebelum dilaksanakan. Ia juga bagi menjaga aib pihak-pihak yang terlibat terutama melibatkan kes-kes yang mendedahkan keaiban selain mengelakkan unsur ghibah yang boleh membawa fitnah. Titah perkenan dizahirkan Tuanku Said Faizuddin ketika program Forum Safar Ilmu MAIPS sempena cerapan Ruqyah Hilal awal Zulhijjah 1440 Hijrah anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis di Masjid Al-Husin, Kuala Perlis. Pada majlis berkenaan, baginda turut berkenan melancarkan buku memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salaf karya ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis Profesor Dr. Basri Ibrahim yang juga merupakan profesor di Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS. Produk agro pelancongan kini dilihat sumber ekonomi yang boleh menjana pendapatan lumayan khususnya dalam kalangan pengusaha hasil tanaman buah-buahan bermusim. Ini termasuk pengusaha dusun durian di Perlis yang sering menjadi perhatian penggemar durian dari seluruh negara. Bagi Samsudin Yahya, durian yang diusahakan di Perlis kurang dikenali seperti durian Raub, durian Batu Kurau, durian Balik Pulau atau durian Johor. Namun, durian yang dihasilkannya ada keunikan dan rasa tersendiri. Aktiviti santai makan durian di dalam dusun bersama keluarga menambah lagi keistimewaannya yang turut dijadikan produk agro pelancongan di Perlis. Hak kita jual sendiri, jatuh sendiri, orang main beli, rasa sedap, jadi dia pemain pula. Jadi kebanyakan kita tak pernah lagi ada lamakan lah. Semuanya lebih jatuh ni orang main beli sama ada daripada talian ataupun daripada Perlis main. Jadi tak ada masalah. Kalau kata kita satukan semua pengusaha-pengusaha dusun durian ni kan, kita jadikan sebagai satu promosi dan juga sebagai produk pelancongan kepada negeri Perlis ni lah. Yang tu memang terbaik lah kan. Yang mana kita nak juga kalau boleh luar sana tahu bahawa Perlis juga ada durian kan, dan bukan sikit. Kita masukkan di dalam pelancongan negeri Perlis ni untuk dijadikan sebagai satu produk yang mana pengusaha-pengusaha dusun-dusun boleh mengusahakan dusun-dusunnya dan dibuat produk-produk untuk makan di dusun sebagai contoh. Itu di antara yang terbaik lah yang saya pernah tengok. Dusun yang dibuka setiap hari itu menawarkan harga antara RM12 hingga RM50 sekilogram mengikut varieti untuk dinikmati pengunjung yang boleh membuat tempahan lebih awal. Program Sidang Wanita Pulau Pinang 2023 bertujuan memberi pendedahan dalam tadbir urus negara atas prinsip pemisahan kuasa legislatif dan eksekutif dalam masyarakat. Menurut Exco Pembangunan Sosial dan Hal Ehwal Bukan Islam, Chong Eng, ia juga bagi memperbanyak penglibatan wanita dalam politik tanah air sekaligus mengimbangi jurang antara jantina di Malaysia. Itu
itulah sebabnya wanita selalunya kekurangan wanita dalam peringkat kepimpinan yang tinggi. Kerana wanita dia sudah biasa dengan adatnya. Tanggungjawab mereka yang terutamanya ialah menjaga keluarga dan anak mereka. Untuk memahami perjalanan program ini serta berfungsi sebagai proses pemilihan peserta untuk tapisan pertama. Pada masa sama, peserta akan terlibat dalam perbincangan kumpulan yang akan dikendalikan seorang wakil rakyat berperanan sebagai fasilitator dan penilai bagi menentukan mereka layak ke peringkat seterusnya berdasarkan keterlibatan mereka dalam sesi itu. Beliau juga berharap program tersebut dapat dijadikan acara tahunan untuk beri manfaat kepada kaum wanita terutamanya dalam bidang kepimpinan pentadbiran dan pembangunan negara menerusi arena politik. Projek Lingkaran Tengah Utama LTU bagi pakej 5B dan sebahagian pakej 5A akan dibuka 25 Jun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek berkenaan berjaya disiapkan lebih awal berbanding tarikh asal iaitu Disember depan. Saya sering katakan kepada persatuan kontraktor yang tapi sebelum ini kita hanya keluar di Bilut. Mungkin tuan-tuan pun tahu kita keluar di Bilut. Kali ini kita boleh keluar di Raub. Keluar di Raub sekurang-kurangnya dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan kilometer, dapat menjimatkan minyak kereta. Dan jalan ini lebar. 2 carriageway, 2 hala. Kalau ikut jalan lama hanya 1 hala. 1 carriageway. So itu faktor-faktor yang boleh membantu sikit penduduk negeri Kelantan dan penduduk negeri Pahang. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-44 Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Kelantan di Kota Baru. Kerja-kerja tersebut telah dipercepat bagi membolehkan laluan itu dapat digunakan kira-kira 500,000 kenderaan untuk pulang ke kampung halaman menjelang sambutan perayaan Aidiladha nanti. Peruntukan tambahan RM500 juta bagi mengatasi masalah air bersih disambut baik rakyat negeri Kelantan. Dana itu diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam hasil perbincangan dengan kerajaan negeri. Sejumlah peruntukan yang diberi itu, sejauh mana peruntukan yang diberi itu, sedikit ke banyak ke maknanya perlulah digunakan sebaik mungkin oleh kerajaan negeri bagi memastikan matlamat bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat betul-betul memberi impak kepada rakyat khususnya Kelantan yang selama ini yang tidak berkesudahan yang menghadapi masalah dan isu air di Kelantan ini. Kita sebagai rakyat Kelantan ini sangat berterima kasihlah kepada PM di atas peruntukan tersebut, sangat-sangat membantu. Semoga dapat mengatasilah masalah-masalah air di Kelantan ni. Sangat membantulah untuk penduduk Kelantan, terutama di kawasan saya. Memang ya Allah, daripada bulan puasa lagi sampai ke Lor ni masih lagi tak ada air. Semoga dengan peruntukan ni dapat memberteraskan segala masalah air di Kelantan lah. Kita pun rakyat pun kata ada air ni susah juga kan, apabila ada bantuan daripada Perdana Menteri kita ni. Kemungkinan insya-Allah lah air Kelantan kita ni akan dapatlah untuk seluruh rakyat Kelantan. Sasar 2,500 hektar penanaman kenaf melibatkan 25,000 tan hasil pengeluaran di seluruh negara menjelang 2026. Usaha itu akan membabitkan pekebun kecil, syarikat swasta dan koperasi. Peluasan tanaman kenaf dimulakan di Sabah dan Sarawak dengan keluasan 100 hektar tahun ini sebagai projek perintis. Menjelang akhirnya rancangan Malaysia yang ke-12 ini, 2025, masuk 2026 kita akan ada 2,500 hektar. Dan seperti yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri baru ni, di kawasan dia tu, di Beaufort tu, ada 1,000 hektar yang
ada untuk ditanam dengan kenaf ini. Jadi bidang ini adalah bidang yang masih lagi mempunyai potensi yang cukup tinggi sebagai tanaman masa depan. Tambahnya, pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap hasil pengeluaran kenaf dan setakat ini hanya 744 hektar direkodkan di seluruh negara. Sumbangan itu pelbagai usaha dilakukan bagi menarik minat semula pengusaha terlibat dalam industri penanaman kenaf dalam usaha mencapai sasaran tersebut. Skuad Harimau Malaya akan meneruskan aksi persahabatan antarabangsa menentang pasukan ranking ke-159 dunia Papua New Guinea esok di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Menurut Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon, aspek kecergasan setiap pemain menjadi tumpuan beliau. As usual, we always care about our player first. Any injury, I think that we protect player is more important than our team performance. So we will maintain care about all the players from our medical department. Berhadapan Papua New Guinea, Panggon dijangka akan menurunkan pemain di bangku simpanan yang belum pernah beraksi. Pada Rabu lalu, Harimau Malaya meraih kemenangan 4-1 menewaskan Kepulauan Solomon dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1. Seorang warga emas maut selepas dipercayai dipukul anaknya sendiri dalam kejadian amuk di Taman Temiang, Muar semalam. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, hasil siasatan mangsa 73 tahun mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala serta leher akibat dipukul menggunakan senjata tajam. Perbuatan dilakukan suspek kerana tidak berpuas hati akibat ditegur kerana membuat bising menyebabkan suspek mengamuk dan memukul mangsa sehingga mati. Suspek berumur 47 tahun itu ditahan dan semakan mendapati suspek mempunyai rekod psikiatrik lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Projek kelulusan lesen penjaja dan lesen tidak berisiko di negeri Johor kini dipendekkan dalam tempoh 24 jam. Ia merangkumi 16 pihak berkuasa tempatan PBT bagi negeri itu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, ia adalah salah satu teras dalam tadbir urus untuk merealisasikan agenda Maju Johor. Jadi ini adalah salah satu usaha Kerajaan Johor untuk mengurangkan red tape dan birokrasi, memudahkan urusan lesen penjaja-penjaja kecil ini. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran pemerkasaan sektor perlesenan pihak PBT di Keluang. Jelasnya lagi, kini hanya 3 syarat sah lesen dengan 3 dokumen diperlukan berbanding sebelum ini yang memerlukan 13 syarat serta 9 dokumen. Melaka mohon pertimbangan sewajarnya pihak terlibat untuk membangunkan replika kapal mendam berahi di negeri itu. Timbalan Esko Pelancongan, Warisan Seni dan Budaya, Datuk Zaidi Atan berkata, apabila siap kelak, ia dapat mengembalikan kegemilangan sejarah tamadun Melayu, malah berupaya dikomersialkan menerusi sektor pelancongan. Minta pertimbangan sewajarnya daripada KSU dan Kementerian untuk membangunkan semula kapal mendam berahi berasaskan daripada dapatan yang terakhir pada seminar hari ini. Jadi keputusannya untuk dilaksanakan, mohon untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Cadangan tempat dia ada maklumkan beberapa tempat, di antara prioritinya di Kelibang, di bersebelahan dengan Muzium Kapal Selam. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian seminar Kapal Mendam Berahi Realiti atau Mitos yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Perasmian disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
Lokasi cadangan pembinaan replika kapal tersebut adalah di kawasan Klebang bagi merancakkan sektor pelancongan di kawasan terbabit. Selain itu, kerajaan negeri juga berhasrat memperkenalkan pakej baharu muzium meliputi pas masuk bagi kesemua muzium di negeri ini sebagai tarikan baharu pelancongan sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Perlumbaan Litour di IPT 2023, kejohanan yang berlangsung sejak Rabu lalu itu diharap mampu menjadi medan mencongkil bakat-bakat baharu untuk mewakili negara. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan, Politeknik dan Kolej Komuniti, Muhammad Rumzi Mahmad, kebanyakan peserta kejohanan tersebut mempunyai potensi melangkah jauh. Saya berharap ada muka baru yang dapat kita ketengahkan mewakili IPT, dan kita tahu IPT membekalkan 45% saya rasa daripada pemerintah pingat di Sukan C. Jadi ini yang kita nak, kalau boleh tambah lagi lah, supaya pingat tu sentiasa berkobar-kobar, semangat nak dapatkan pingat tu berkobar-kobar ada, dan kita bantu negara kita untuk mencapai hasrat negara lah. Kejohanan itu merupakan anjuran Kementerian Pengajian Tinggi KPT bersama Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan bakal melabuhkan tirainya pada esok. Sebanyak 396 kes penyalahgunaan dadah melibatkan remaja dicatatkan tahun ini berbanding 1,671 kes tahun lalu. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Mahazir Ilyas berkata, statistik itu membuktikan strategi dan pencegahan awal amat penting dalam membanteras penyalahgunaan dadah bagi golongan tersebut. Jelasnya, AADK memfokuskan strategi mendekati ibu bapa dan keluarga sebagai ejen kempen pencegahan bermula dari rumah. Utama dalam pencegahan ialah berdasarkan kepada dunia sekarang banyak pempengaruh kan. Jadi saya rasa kalau ibu bapa tu jadi pempengaruh kepada anak-anak, so anak-anak akan selamat. Sebab itulah di samping kita nak wujudkan harmoni dalam keluarga, komunikasi yang baik dalam keluarga, pengisian masa yang penuh dengan antara anak dengan ibu bapa, kita juga sebenarnya nak menyasarkan, nak membangunkan kemahiran ibu bapa itu sendiri dalam mengurus ataupun mengendalikan tingkah laku ataupun emosi anak-anak. Bukan sekadar rumah. AADK juga bertindak berekrut golongan belia agar menyertai skuad anti dadah sekaligus menjadi ejen menyampaikan maklumat berkesan dalam kalangan rakan sebaya. Beliau ditemui di Angkasa Puri. Sambutan Jubli Emas Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra SMS TMFP yang ditubuhkan pada 1973 sebagai Sekolah Menengah Sains Kelantan diteruskan oleh Persatuan Alumni-nya. Sejak penubuhannya 50 tahun lalu, SMS TMFP telah melahirkan ramai pelajar yang berjaya dalam pelbagai bidang. Lebih 600 alumni, mantan pengetua dan guru serta tetamu jemputan memeriahkan sambutan. Tetamu juga dihiburkan oleh artis jemputan Suhaimi Mior Hassan, artis Dikir Ida Izrin dan persembahan serta nyanyian dari alumni. Pengiktirafan dan anugerah juga diberikan kepada alumni yang telah mencipta nama dalam bidang masing-masing. Tahun ini, anugerah tokoh alumni diberikan kepada Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman. Menurut pengerusi alumni Faris Petra, Datuk Dr. Muhammad Kaisan Abdul Rahman, pihak alumni akan terus memberikan sokongan kepada sekolah dalam pelbagai aspek. Ini termasuk pembangunan, pendidikan, sukan, kerohanian dan pembangunan infrastruktur sekolah. Pengetua SMS TMFP Ahmad bin Tajab juga menghargai dan mengharapkan sokongan penuh alumni kepada sekolah. Tambahnya lagi, acara sambutan Jubli Emas akan diteruskan dengan pelbagai lagi acara yang akan diadakan di sekolah pada Ogos ini.
Kementerian Belia dan Sukan bersedia membantu Persatuan Bola Jaring Malaysia PBJM memiliki gelanggang latihan sendiri. Ia sebagai salah satu persiapan skuad kebangsaan menghadapi kejohanan remaja dunia 2025 di Gibraltar, Sepanyol. Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh sedia memaklumkan bahawa PBJM antara persatuan kebangsaan yang tidak mempunyai fasiliti latihan sendiri. Kita nak bincang dengan mereka fasiliti. Sekarang ini mereka banyak praktis di Bukit Kiara, dan Pembadanan Stadium telah banyak membantu mereka lah. Tetapi untuk kita pastikan mereka ada fasiliti mereka sendiri, itu yang sedang kita usahakan untuk satu rumah bagi satu persatuan sukan kebangsaan. Beliau ditemui pada majlis sambutan kepulangan pasukan bola jaring remaja kebangsaan di KLIA. Skuad negara muncul juara kejohanan bola jaring remaja Asia 2023 di Jeonju, Korea Selatan selepas menewaskan Singapura 49-45 pada aksi final. Liga Baseball Kebangsaan 2023, masalah lambat panas jadi punca utama pasukan baseball Putrajaya sukar beraksi pada tahap terbaik sepanjang saingan liga. Menurut jurulatihnya Muhammad Saiful Hani Ramli, masalah itu perlu segera diselesaikan bagi meraih keputusan positif dalam saingan musim ini. Keseluruhannya mereka bermain pada level 60 hingga 65% saja. Saya beranggapan mereka gugup sebab main awal pagi dan mungkin warming up yang tidak begitu selesa. Putrajaya kini adalah juara kumpulan A selepas melakar 2 kemenangan dan berpeluang mara ke peringkat Super Round. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.